rahimakumullah. Sambung muka surat 291, perkara yang ke-10. Diriwayatkan oleh para ahli tafsir bahawa telah terjadi suatu pertemuan yang di situ adanya orang Yahudi, Nasrani dan Islam. Al-Qaradawi memulakan perkara yang ke-10 dengan menyebut suatu kisah yang berlaku di bumi Madinah bila mana bertemu dan berkumpul tiga golongan manusia, iaitulah Yahudi, Nasara dan orang Islam. Duduk sekali, berhimpun, berkumpul, berbincang dan menyembang. Suatu lumrah yang berlaku di mana-mana sahaja. Cuma yang mahu dipertekankan ialah poin pertemuan ini. Setakat jumpa sembang itu benda obvious, benda biasa dalam hidup kita. Apa yang disembang itulah key point dia. Kalau awak menyembang benda lara, dosa lah. Awak sembang benda yang ada manfaat, pahala. Simple begitu. Sebab yang dikatakan manusia, dia tak boleh elak daripada bertemu manusia. Itu diajar dalam ilmu sosiologi. Manusia ni dia mesti bermasyarakat, bertemu, berbincang, menyembang, itulah manusia. Bayangkan kalau perap diri dalam rumah tak keluar-keluar. Tak ada apa nilai kita. Di sana ada masyarakat yang kita kena bercampur bersama mereka. Cuma jagalah SOP itu je lah dalam suasana sekarang. Baik. Setiap golongan itu mengemukakan bahawa golongannya yang lebih berhak masuk syurga. Tengok, bincang tu, bincang bab syurga. Kira bukan bincang lara punya. Bincang suatu tempat yang Allah sebut wa a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Rawahu Muslim, hadis Qudsi. Bincang bab ni bukan bincang main-main ni. Bincang apa yang Allah sebut, a'dadtu, aku telah menyediakan li'ibadiyas salihin, bagi hamba aku yang soleh. Nanti kita sentuh kejap lagi tentang amal soleh. Apa yang aku sediakan, ma la ainun ra'at, yang mata tak pernah melihatnya. Tuan sebutlah, tuan-tuan tengok hebat dalam dunia ni. Tempat-tempat yang menarik hati, cantik,
Syurga dia tak boleh nak bayang, tak boleh nak tengok, tak tahu, mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga pula tak pernah dengar. Dengar macam-macam kawan balik cuti itu ini. Kan, pergi tempat menarik air terjun lah macam-macam. Dah syurga kamu tak pernah dengar. Wala khatar ala qalbi bashar, dan hati manusia pun tak pernah terfikir. Tak ada terlintas. Allah, tu dia syurga. Lalu 3 golongan ni menyembang. Yahudi, Nasara, Islam. Cerita sembang tentang syurga. Baik. Iaitu siapa yang lebih berhak masuk syurga dalam sembang-sembang tu. Bagus tu tajuk perbincangan. Baik. Orang Yahudi mengatakan, kami pengikut Musa yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima risalahnya dan perkataan. Yahudi sudah tentulah mereka berbangga dengan Nabi Musa alaihi salam. Kami ni pengikut Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar bercakap dengan Nabi Musa. Taklima, cakap yang sungguh-sungguh, yang tak mampu kita nak bayang zat Allah bercakap. Cukup dengan meyakini ayat dalam surah An-Nisa itu. Bangga dia. Nabi Musa ni Rasul kami. Allah pilih dia menjadi Rasul. Okey. Yang kedua, kami pengikut Isa. Nasara pula sebut, kami pengikut Isa, Roh Allah dan perkataannya. Yakni roh yang ditiup oleh Allah, dan dialah apa yang kita sebut sebagai gelaran yang disebut Isa, Ruh Allah. Itu gelaran dia. Nuh Nabiullah, Musa kalam Allah, sebelumnya Ibrahim Khalilullah, Ibrahim teman rapat Allah, Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Itu penangan penutup dia. So Nabi Isa, Allah tiup roh ke dalam rahim Maryam alaihassalam. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ayat 47 Ali Imran. Boleh baca juga dalam Maryam, dalam surah Maryam. Cuma panjang sikit dalam surah Ali Imran ayat 47. Maryam berkata, qalat rabbi, wahai Tuhan, anna yakunu li waladun, bagaimana mungkin aku boleh ada baby, ada anak, walam yamsasni bashar, sedangkan aku, yamsas, massa, makna sentuh, makna setubuh lah, aku tidak disentuh oleh mana-mana manusia, yakni lelaki. Kahwin tidak, apa pun tidak. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah wahai Maryam, bila Allah hendak benda tu sesuatu jadi,
Bila Allah hendak benda tu terjadi atas kehendak dia, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia hanya kata jadi, maka jadilah. Allah kata kena, kenalah COVID-19. Itu iman. SOP itu satu bab, patuh pada pemerintah. Face mask, sejadah bawa pergi masjid, social distance atau sekarang ni dipanggil physical distance 1 meter. Itu patuh kita kepada pemerintah, ulil amri kita. Namun kalau Allah takdir kena, itu iman. Kita berusaha minta berlindung. Semoga Allah menyembuhkan segera Tok Guru kita Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri yang confirm positif COVID-19, dan sembuhlah semua yang kena positif ni, sembuh, bagi sembuh, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ini iman. Maryam alaihassalam boleh cakap macam mana, bagaimana, impossible, mustahil. Dah, Allah kata bila aku hendak benda tu jadi, jadilah. Tak boleh tahan masyiah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Nasara klaim kami pengikut Isa ruh Allah. Baik, kemudian orang-orang Islam mengatakan kami pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup nabi-nabi, dan kami umat yang paling baik yang dilahirkan untuk kebaikan umat manusia. For sure, definitely. Yang ni tak boleh deny. Orang-orang Kristian sebahagian kata Nabi Isa anak Tuhan, yang tu boleh deny. Tapi pengikut orang-orang Islam tetap kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abdullah, adalah hamba Allah, di samping dia rasul, dan dia penutup nabi-nabi, dan bagaimana dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita adalah khaira ummah. Kita adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah Ali Imran 100 lebih. 110, 109. Allah menyebut kuntum, kamu ni wahai umat Islam, khaira ummah, adalah sebaik-baik umat. Tu Allah declare. Ayat tu panjang, tengok sendiri. Allah declare kitalah khaira ummah. Maka benar apa yang disebut oleh kumpulan orang-orang Islam ini. Maka turunlah ayat Al-Quran. Habis mereka menyimbang, turunlah ayat Al-Quran. Turun di mana? Di Madinah, surah An-Nisa. Turunlah ayat Quran yang memberikan keputusan yang adil, disampaikan kepada kaum muslimin dengan jelas dan terang, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dzakar
min zakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Ayat di dalam suratun Nisa. Mafhum? Tiadalah menjadi harapan kamu dan harapan orang-orang ahlul kitab. Kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman disebut pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Allah nak ajar, tak ada amani, angan-angan tak ada. Angan-angan tak ada, kata Allah. Tetapi kata Allah, siapa yang mengerjakan kejahatan akan mendapat pembalasan kerananya dan tidak memperoleh pelindung dan penolong selain daripada Allah. Sesiapa yang mengerjakan perbuatan baik, lelaki atau wanita, dan dia orang yang beriman, maka orang itu akan masuk syurga dan mereka tidak rugi sedikit pun. Baik, Allah nak ajar dalam suratun Nisa ayat 123 hingga 124 ni. Allah nak ajar syurga dicapai bukan dengan angan-angan, tetapi syurga dicapai dengan ya'mal salihah, melakukan amal yang soleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tertarik kita dengan suatu dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan hambanya Nabi Nuh alaihi salam di dalam surah Hud. Saya nak baca ayat ni untuk kita melihat betapa besarnya amal soleh. Tanpa amal soleh Allah akan tolak. Surah Hud, ingat ya, satu-satunya dalam bacaan kita Imam Hafs, satu-satunya bacaan imalah. Sebelum saya masuk dialog Allah dengan Nabi Nuh, ingat dalam Quran, ikut bacaan imam kita Imam Hafs. Imam Hafs berguru dengan siapa? Dengan Imam Asim. Imam Asim tu siapa? Ayah tiri dia. Imam Asim tu belajar talaqi sampai siapa guru dia? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bacaan kita daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit. Cuma Imam Hafs, bacaan kita hari ni, Imam Hafs ambil pada Imam Asim, ayah tirinya. Imam Asim talaqi sampailah guru dia, ujung dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ambil dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Imam Kufah. Baik, di Iraq. Dalam surah Hud ada satu aja. Kalau bacaan was qalun ni banyaklah. Dia punya imalah apa semua banyak. Kita satu aja. Sebab itu bacaan Hafs popular satu dunia. Sebab dia tak banyak sangat. Dia punya kerena bacaan dia mudah. Kalau imalah satu aja, dia tak banyak. Imalah dia satu. Apa dia imalah? Imalah makna condong. Cuma jaga kalau kita belajar suratul Fatihah, tolong jaga elok-elok.
antara kesalahan yang kita belajar ketika membaca suratul Fatihah, bahawa ada yang membaca dalam bentuk imalah. Itu tak betul. Jaga. Mau contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu imalah. Nak kata kamu kecil Kelantan tak ada. Orang Kelantan lah. Orang Kelantan pun sebut elok, hang lah orang Penang dok pula dah. Ar-Rahmanir Rahim. Itu imalah. Siapa ajar lagu tu? Maliki Yaumiddin. Tak boleh. Ada kita dengar, kita tegur. Imalah tak boleh. Imalah satu tempat. Jaga Fatihah, jaga hamzah wasal, jaga hamzah qat'i. Beza hukum hamzah wasal, beza hukum hamzah qat'i. Hamzah wasal atas alif tu ada kepala sad, separuh kepala sad tu daripada kalimah asal wasal. Dia letak sad kecil atas kepala sad. Itu hamzah wasal. Dalam Fatihah ada pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada pada Ihdinas Siratal Mustaqim. Kena tahu nak waqaf dia macam mana, nak wasal dia macam mana. Jaga jangan duk lingkup bacaan, kena mengaji, kena talaki elok-elok walaupun Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Itu hamzah wasal. Jangan pergi baca Bismillahirrahmanirrahim alham. Itu hamzah qat'i. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Itu betul. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Sepak pun kok dia. Mereti elok. Hamzah wasal pun tak kenal, hamzah qat'i pun tak kenal, tentang pak dia nama hamzah. Petu loya buruk. Mim mati jumpa hamzah, maka hendaklah hamzah menyempurnakan jenazah mim. Loya buruk. Wajib tu. Jangan loya buruk dalam mengaji. Jaga jangan baca imalah dalam Fatihah. Duk maliki yaumiddin, ma bukan me. Tu imalah condong. Dalam bacaan kita Imam Hafs dan Imam Asim satu ayat 41 surah Hud. Bismillahi wa qala rkabu fiha Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Majri dengan baca majri. Imalah condongkan dia. Itu bacaan Imam Hafs. Majri, majri, begitu condong dia. Dengan nama Allah berkata Nuh wa qala rkabu fiha. Nuh kata irkabu, masuk semua fiha, ke dalam bahtera ini. Lalu bacalah Bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah berlayar bahtera ini. Wa mursaha, dengan nama Allah berhenti bahtera ini. Inna rabbi laghafurur rahim, Tuhan aku pengampun penyayang. Itulah Islam punya indah. Nak cuti mana, pi naik feri Langkawi, baca elok Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ulama kata kalau tak hafal pun bismillah pun jadilah. Duk nampak dah budak-budak yang di tambatan tu dah lepas tali dah, depa nak start dah. Baca bismillah pun jadilah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Ni dak melanguk tengok video tu. Okok tak boleh ekon. Nak isap okok tak boleh. Tengok lah bismillah apa pun tak ada. Karut betul lah. Kita tak tahu tengah laut tu nak jadi apa. Buat-buat dia pocok feri tu, nak lari mana? Berenang tak reti.
Adalah dulu berenang saya juara Ustaz. Juara apa? Kampung. Terjun kepala sungai, hak tu tak aci. Nak apa nak jadi tengah laut feri nak terbakar, kita tak tahu. Berapa banyak kes kapal terbakar tengah laut, kita tak tahu. Enjin terbakar. Makhluk yang jaga pun manusia serupa kita aja. Maka penting kita minta perlindungan Allah. Allah ajar litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulun subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. 12, 13, 14 surah Az-Zukhruf. Doa naik kereta, doa naik motor, Islam letak dah, ikut aja. Baik, nak cerita apa? Amal soleh bawa pergi syurga, tak ada amal soleh reject. Surah apa? Hud. Cukup indah. Kita nak bayang suatu dialog yang membawa satu pemandangan yang cukup indah. Ayat tu panjang, saya ringkaskan. Wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani ahli. Saya ringkaskan di situ. Ayat berapa? 45, 45 ayat tu 45 surah Hud. Apabila Nabi Nuh alaihi salam melihat anaknya nama Kan'an tenggelam timbul, lepas tu mati, lemah. Wakana minal mughraqin, lemah, mati, lemah, tenggelam, mughraqin, lemas, gharaq, terbit. Tengok ya, tengok Quran punya cantik balaghah. Nabi Nuh kata apa? Allah kata apa? Nabi Nuh buat apa? Wa nada nuhur rabbahu. Disebut mula-mula ayat 45 tu dengan wa nada Nuh. Nada apa? Nada makna merayu, memanggil dengan penuh pengharapan. Merayulah, senang faham. Merayu. Wa nada nuhur rabbahu, dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya. Allahu akbar. Ayah tuan-tuan, anaklah, anak kita ada anak. Kita tahulah penangan jahat nakal macam mana pun anak. Dia kebah rokok kita pun anak. Siapa semua isap rokok? Kan? Anak. Hai, main anak ni entahlah sampai ke mati. Walau anak tu dah berkahwin, kita dah ada cucu, anak tetap anak. Dia bawa binti ke, dia bawa bin, nama kita cari pasal. Dia pergi hujung dunia mana pun nama kita atas dia. Nabi Nuh alaihi salam, anak tu kafir, anak tu mati dalam keadaan tak hendak ikut ayah. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ayat sebelum. Tak apalah ayah, saya lari pergi gunung. Saya lari ke gunung, dia tengok gunung tinggi. Ni otak, dia tak fikir dah Allah murka. Nanti saya lari ke gunung, ya'simuni minal ma. Nanti saya selamatlah daripada banjir besar ni. Tak hendak juga ikut. Yang ayah panggil, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anak, irkam ma'ana,
Ba lebur dalam mim. Jangan baca irkab ma'ana. Ba dileburkan dalam mim. Irkam ma'ana. Marilah naik dengan kami. Mari. Masih ada masa lagi. Wala takum ma'al kafirin. Janganlah duk sama puak-puak kafir. Ada, saya lari ke gunung. Lari gunung mana nak lari? Ngabih mati depan Nabi Nuh. Tenggelam timbul. Ialah anak. Wa nada Nuhur rabbahu. Lalu Nabi Nuh merayu pada Tuhannya. Wa qala rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sambil dia berkata, ya Allah, inna bani min ahli. Ya Allah, tu anak aku ya Allah. Anak aku ya Allah. Hak tenggelam tu bukan orang lain, anak aku ya Allah. Itu dia kasih seorang ayah. Walau anak tu jahat, merayu ke Allah, bahasa mudah, ya Allah, anak aku tu ya Allah, tolonglah ya Allah, janganlah seksa dia. Lebih kurang begitulah maksud Nabi Nuh. Dia tu anak aku ya Allah. Inna bani min ahli. Dalam keadaan sedemikian, waktu Nabi Nuh minta begitu, minta sincere, jujur, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jawab pula pada Nabi Nuh alaihi salam. Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Allahu akbar. Wahai Nuh, Allah jawab balik ucapan Nabi Nuh, rayuan Nabi Nuh. Allah kata, ya Nuh, innahu laisa min ahlika. Wahai Nuh, dia bukan keluarga engkau. Allah, laisa min ahlika, putus terus. Dia bukan keluarga engkau, dia bukan, apa kata kasar, dia bukan anak engkau lah, senang. Dia bukan keluarga engkau. Innahu amalun ghairu salih. Allah tidak tinggalkan Nuh dalam keadaan tenganga-nganga. Pasal apa pula? Dia bukan keluarga aku. Dah, Allah jawab terus. Allah kata, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia tidak melakukan amal soleh. Ada dua tafsiran di situ. Pertama, dia tak ada amal soleh. Sementara dia kafir, dia tak ada beramal soleh. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, perbuatan dia tu bukan perbuatan soleh, bukan perbuatan baik. Perbuatan apa? Perbuatan dia engkar dengan Nabi Nuh. Dua tafsiran di situ. Dua-dua boleh pakai. Innahu amalun ghairu salih. Allah tolak. Sebab itulah tuan-tuan, muslimin dan muslimat, nak masuk syurga ni kena dapat redha Allah. Dan redha Allah Ta'ala ni, dia duduk kepada amal soleh kita. Sampai Imam Hasan kata, jangan kamu lepaskan peluang nak buat baik walaupun kecil, kerana kamu tidak tahu bilakah jatuh redha Allah atas amalan kamu. Kamu tak tahu. Sebab itulah Dr. Wahbah almarhum, saya tertarik dengan tulisan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili almarhum, guru kepada Sahibus Samahah, Datuk Menteri kita, Datuk Dr. Zulkifli. Antara guru dia Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
almarhum, dalam tafsir Al-Munir, kitab tafsir dia yang terkenal, tafsir Al-Munir, bagaimana almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika dia menafsirkan di hujung ayat 11 suratul Buruj. Pangkal tu okeylah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Ketika dia menafsirkan penghujung daripada ayat yang ke-11 daripada surah Al-Buruj, ketika Allah menyebut sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum untuk mereka jannatun tajri min tahtihal anhar, untuk mereka syurga yang mengalir beberapa batang sungai di bawah syurga itu. Kemudian Allah tutup ayat 11 tu, Allah kata zalikal fawzul kabir, itulah dia kemenangan, kejayaan yang agung, yang besar. Saya tertarik dengan tulisan almarhum dalam tafsir Al-Munir ketika dia menulis dan membahaskan ayat itu. Kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili bahawa yang dimaksudkan oleh Allah zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar, maksudnya ialah redha Allah. Redha Allah itulah yang membawa kepada syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Maka sebab itulah hidup kita setiap hari, selain hasil usaha, kasab, usaha kita di dunia, mencari rezeki dan sebagainya, ingat semuanya kita mesti arahkan kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat suatu hadis yang disebut oleh Nabi tentang orang yang amal dia kena pergi kepada redha Allah. Hadis ni dalam Musnad Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ni panjang, saya ambil separuh ending dia. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala abatis syams, Allahu akbar, wala abatis syams wa kana bijambataiha malakani yunadiyani nidaan yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghaira thaqalaini Allahumma a'ti mumfaqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Hibban. Allahu akbar. Semoga kita masuk dalam golongan ini dan berlindung dengan satu golongan lagi. Apa poin saya nak bawa? Iaitulah hidup kita ni halukan ke redha Allah. Zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dapat redha Allah. Hadis apa? Nabi kata wala abatis syams, tidak adalah setiap kali matahari terbenam, matahari nak jatuh, nak masuk, nak terbenam lah. Bila matahari nak terbenam, itulah dalam Quran antara hujah Nabi Ibrahim, dia patahkan Namrud, dia guna matahari. Sesungguhnya Allah itu ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. 258 Al-Baqarah.
Tu bijak Nabi Ibrahim bila dia patah hujah Namrud yang mengaku Tuhan. Nabi Ibrahim kata, baik, sekarang ni Allah Ta'ala ya'ti bisyamsi minal masyriq, Allah menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkannya, fa'ti biha minal maghrib, menenggelamkannya dari arah barat. Sekarang ini fa'ti biha minal maghrib, sekarang kau terbitkan dia, naikkan dia daripada barat. Bila matahari dah jatuh, kau cari galah, kau jolok. Mampui. Jenis kepala batu ni yang kata apa? Kau ni buat gelak itu. Matahari. Petah lagi bila matahari tu jatuh, dekat nak jatuh, Nabi kata, waktu dia nak terbenam tu, wa kana bi jambataiha malakan, waktu dia nak tenggelam, kata Rasulullah, di kiri kanannya malakani, dua malaikat. Malakun, malakani atau malakaini, malaikah jamaklah, mufrad malakun, satu malaikat, malakani musanna, dua malaikat. Boleh juga sebut dengan malakaini atau malaikah nombor 3, malaikat jamak. Baik, malakani, dua malaikat duk kiri kan, yunadiyani, kedua-dua malaikat ini menyeru, nidaan, dengan satu seruan, yasma'uhu khalqullahi kulluhum, seruan malaikat, dua malaikat ini didengar, kulluhum khair, semua yang Allah cipta, khalqullah, semua dengar. Ghairas saqalaini, yang tidak mendengarnya, kata Nabi, ialah dua makhluk Allah yang diberatkan, yang diberi amanah, iaitu dah jin dan manusia. Saqalaini. Baik, itu dalam surah Ar-Rahman kan ada ayat, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Saqalaini makna jin dan manusia. Jin dan manusia tak dengar, makhluk lain dengar, lembu, kerbau, semua dengar. Apa dia? Allahumma, malaikat kata, Allahumma a'ti, kurniakanlah, mumfiqan khalafan. Ya Allah, kalau dalam hadis disebut apa? Ya Allah, mana-mana manusia yang hidup hari ni, dia guna nikmatmu ke arah mencapai redha-Mu. Dia guna harta dia nak dapat redha-Mu. Dia guna ilmu dia nak dapat redha-Mu. Dia guna nikmat sihat untuk dapat redha-Mu. Kata malaikat yang pertama, mereka seru mumfiqan khalafan, ya Allah, mana-mana yang guna nikmat untuk dapat redha-Mu, khalafan, tolong ganti balik, bertambah, bagi ganti balik. Kalau dia keluarkan harta sedekah sabilillah, tolong ganti. Malaikat minta, sebab kita guna harta untuk dapat redha Allah. Tolong ganti ya Allah, kata malaikat. Kemudian mereka seru, wa'ati, membersihkan talafan, ya Allah, mana-mana yang hari ni daripada pagi tadi sampai terbenam matahari ni, dia tahan nikmat-Mu. Mumsikan, mumsik makna menahan. Dia tahan. Dia tahan harta dia, dia tak tolong orang. Dia tahan. Contoh, kita ambil harta lah mudah. Dia tahan harta dia, dia bakhil. Dia tak hendak guna harta dia untuk dapat redha. Ya Allah, kata malaikat, jenis ni talafan, bagi punah, senang. Bagi mereka rugi, ya Allah. Kalau meniaga, bagi dia bankrupt. Tu dia. Siapa doa tu? Malaikat. Itulah pentingnya mencari redha Allah. Dan itulah
Anak Nabi Nuh Allah reject sebab tak ada redha Allah. Kenapa? Innahu amalun ghairu soleh. Redha akan datang dengan amal soleh. Kamu taat dekat mak ayah kamu, Allah redha tak? Redha. Kamu durhaka, habislah. Maka kena cari redha Allah. Sahabat tu Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa sahabat peluk tubuh ke? Para sahabat peluk tubuh ke yang dapat redha Allah? Berjuang, berjihad, harta tak peduli, infak, musuh lawan, berdakwah menyampaikan Islam, barulah Allah redha. Mana ada peluk tubuh? Kena faham tu. Walaupun di sana ada manusia yang dianya tidak beramal soleh, tapi Nabi doa untuk dia. Ada seorang dalam sirah, ada seorang nama dia Amru bin Zaid bin Nufail. Siapa dia? Dia sepupu Saidina Umar. Umar Al-Khattab bin Nufail. Amru bin Zaid bin Nufail, ayah dua beradik, sepupu jantan. Hebatnya Amru ni, dia tak beramal. Ulama kata apa? Dia punya hebat, dia duk menyembang. Waktu tu Nabi tak jadi Rasul lagi. Nabi waktu tu belum Rasul, dia duk menyembang dengan Nabi. Dia kata, aku duk dengar kata Nabi akhir zaman tu akan lahir. Dia duk menyembang depan Nabi. Nabi waktu tu belum lagi jadi Rasul, Iqra' tak turun ni. Dan Nabi pun tak tahu dia nak jadi Rasul. Nabi tak tahu. Amru bin Zaid bin Nufail menyembang dengan Nabi. Nabi gelak lah, gitulah. Amru kata, aku duk tunggu, kalau dia mai lah memang aku nak ikut punya. Wah, hadapi depan dia. Sampailah dia dekat nak wafat, dia nak mati. Amru dia abak kat kawan dia. Dia kata, aku nak habis nyawa dah, tapi aku tak jumpa lagi Rasul. Ni aku nak pesan kat hang, kalau hang jumpa Rasul tu, hang ikut dia. Hang ikut dia. Kalau hang jumpa dia, hang ikut dia. Kemudian hang minta dengan dia doa untuk aku. Allah, riwayat menyebut Rasulullah berdoa untuk dia. Ini Amru bin Zaid bin Nufail. Dia tak sembah berhala, dia baik, dia menanti Rasul. Itu kita panggil zaman fatrah. Zaman yang Rasul tak ada lagi, maka dihukum, ulama hukum zaman fatrah, zaman yang Nabi Isa diangkat, lepas tu Iqra', Gua Hira tak turun lagi. Itu dia panggil zaman fatrah. Bila zaman fatrah, mana-mana orang yang Rasul tak ada dan mereka tidak menyembah berhala, maka bila mereka mati, ulama kata syurga. Sebab zaman fatrah, Rasul tak ada tapi berhala tak sembah. Di zaman fatrah, mana-mana yang mati sembah berhala, neraka. Itu ulama hukum begitu. Maka Amru bin Zaid, dia tak sembah berhala, dia menunggu Nabi, tapi dia tak sempat, dan dia menyembang dengan Nabi. Waktu tu Nabi tak Rasul lagi. Lalu dia minta dekat kawan ni, hang doa, suruh Nabi tu doa untuk aku. Nabi doa untuk dia. Itu kehebatan Amru bin Zaid bin Nufail. Dan dialah lelaki, kata ulama, yang akan kutip baby-baby perempuan kalau orang Quraisy nak tanam. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajha, baca dalam An-Nahl, berubah muka bila dapat anak perempuan. So mereka akan tanam, lalu bawa cangkul pun semua nak tanam. Maka Amru bin Zaid bin Nufail ni, dia akan follow pakcik ni. Pakcik ni nak tanam aja, dia mak pakcik, tunggu Zat, tak mau baby ni. Ngapa anak perempuan? Dia kata sial. Amru bin Zaid bin Nufail akan kutip, bawa balik rumah dia. Bukan seorang dua baby, jadi nursery rumah dia, terpaksa tag tangan tu.
Ni anak Mamat bin Mamat, ni anak Mamat bin Mamat. Rumah dia jadi nursery. Amru bin Zaid. Dia bela. Tu kata baiknya Amru bin Zaid. Dia bela dah besar budak tu, katalah 4 tahun. Dia kata jom balik. Dia pegang tangan budak perempuan ni, dia tengok tag tu nama sekian-sekian, tak merokok. Tak merokok lah. Ayah tak merokok. Contoh. Dia pun pergi jumpa orang tua tu, pakcik ingat lu, pakcik nak tanam kambing anak perempuan kan? Ni dia. Besar dah, ambil. Kalau tak nak bela, bagi balik kat saya. Dia pesan, nak bela. Elok dah budak 4 tahun. Besar. Ada yang bela, ada yang tak nak, pulang balik dekat Amru jadi anak angkat dia. Inilah Amru bin Zaid bin Nufail, sepupu Saidina Umar, yang tidak menyembah berhala, yang menyembang dengan Rasulullah dan tak tahu itulah Rasul, dan Nabi pun waktu itu belum jadi Rasul. Akhirnya dia didoakan oleh Rasulullah. Itu special case. Kita kena beramal. Sahabat Allah redha sebab amalan mereka, tahajudnya, sedekahnya, macam-macam lah yang kita semua sedia maklum. Baik, habis perkara yang ke-10. InsyaAllah sesi akan datang kita lihat muka surat 292 berjaya dalam urusan dunia dengan bekerja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat COVID-19 yang nampak semakin bermaharajalela. Cuma hari ini Pulau Pinang dengan Perlis tiada kes baru, alhamdulillah. Pulau Pinang dan Perlis sahaja. Selangor pun boleh tahan. Kedah kluster tembok penjara Alustar, beratus-ratus banduan kena. Mudah-mudahan Allah permudahkan di penjara Alustar, dan sudah dikenakan PKPD diperketatkan bersasar. So sudah mula dilaksanakan oleh kerajaan negeri, dan ada kluster baru pula UUM, kadet, budak-budak pelapis. Ada dalam 11-12 orang. So mudah-mudahan yang lain tak ada apa, don't worry, clear di Kedah. Cuma 2 tempat itu saja. Semoga Allah melindungi kita semua, dan merebak adalah sikit-sikit Terengganu-nya, Johor-nya, apa semua. Yang itulah kita sebut, kita berserah kepada Allah, kita ikut SOP, prosedur apa yang patut kita ikut. Sampaikan Allah takdirkan menteri pun kena. Kita tak boleh helak bila Allah kata kena, kenalah. Walaupun Datuk Seri Dr. Zulkifli sendiri, ulama, orang alim pun Allah uji sedemikian. Cuma latest kita baca tadi, alhamdulillah dia kata kesihatan dia baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya. Bukan kata Datuk Seri Doktor sahaja, tapi semua yang positif Allah keluarkan mereka daripada zon yang menakut dan membimbangkan itu. InsyaAllah kalau treat elok-elok, tak parah, umur okey, tak masuk dalam grup warga emas yang teruk, InsyaAllah dia boleh cure. Dia yang bimbang ni warga emas, itu yang risau sangat. Umur 70, umur 80, yang tu mudah sangat lah. Paru-paru dia jam, habis lah. Dia attack paru-paru. Na'udzubillah, moga Allah lindungi negara kita, khususnya Malaysia ini, daripada COVID-19 ini dan dunia amnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma asrif anna hadzal bala wal waba ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.